Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurnia dari Allah yang membolehkan kita terus tunduk dan patuh kepada Allah dan meneruskan lagi usaha kita untuk mempertingkatkan kefahaman dan ilmu kita berkaitan dengan hal-hal agama, dan kita berusaha untuk memahami apa yang dibicarakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bab yang pertama iaitu Kitabul Ilm. Seperti yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, kita telah pun membicarakan tentang bentuk-bentuk ataupun kumpulan ilmu-ilmu yang dipanggil ilmu fardu kifayah. Dan kita dapati bahawa ilmu fardu kifayah ini bukan sekadar berkait dengan ilmu-ilmu dalam urusan kita di dunia ini sahaja, tetapi menurut Imam Al-Ghazali, hal-hal fardu kifayah itu juga berkait dengan urusan-urusan syariah, urusan-urusan keagamaan. Tetapi disebabkan peranannya itu bukanlah peranan yang utama dan asasi sebagaimana ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam, maka fardu kifayah yang berkaitan dengan syariah ini banyaknya berkait dengan perincian kepada hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman tersebut. Saya ingat saya tak perlu ulanglah sebab kita dah bicarakan perkara itu agak panjang pada pertemuan yang lalu. Pada hari ini kita nak menyambung perbahasan Imam Al-Ghazali. Kalau dalam buku kita ini muka surat 87, setelah selesai membicarakan tentang hal fardu kifayah ini, ada satu noktah ataupun poin penting yang Imam Al-Ghazali nak sampaikan, iaitu berkaitan dengan ilmu fiqh, ilmu fiqh. Kerana ada di tempat yang sebelum ini Imam Al-Ghazali menyebut bahawa ilmu fiqh ini adalah ilmu dunia. Itu agak mengejutkanlah frasa ataupun ayat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Dia kata ilmu fiqh itu adalah ilmu yang dihubungkan dengan ilmu dunia. Tapi kita kena faham betul-betul. Dunia di sini bukan bermaksud keduniaan, bukan bermaksud ilmu yang sia-sia. Dunia di sini bermaksud hal yang berkaitan dengan urusan kehidupan kita di dunia ini. Maka Imam Ghazali menyebut dalam tengah dia, muka surat 87 bahagian tengah itu, jikalau anda tanyakan mengapakah aku hubungkan ilmu fiqh itu dengan ilmu dunia, dan ulama-ulama fiqh itu dikaitkan dengan ulama-ulama dunia, aku menjawab. Ini dia punya penjelasan mengapa Imam Al-Ghazali bercakap begitu. Aku menjawab bahawa ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Adam alaihissalam dari tanah, dan keturunannya dari unsur-unsur bahan dari tanah dan air yang hanyir. Mereka dikeluarkan dari tulang sulbi laki-laki ke dalam rahim wanita. Dari situ ke dunia, kemudian ke kubur, kemudian ke padang mahsyar,
kemudian ke syurga atau ke neraka. Inilah permulaan mereka manusia, dan inilah kesudahan mereka juga, dan inilah tempat kediaman mereka, dunia ini. Maka dijadikan dunia ini tempat mencari perbekalan untuk akhirat, supaya dapat diperoleh dari dunia itu apa yang dituntut untuk perbekalan tersebut. Okey, itu dia punya mukadimah lah, penjelasan kenapa ilmu fiqh itu dikaitkan dengan ilmu dunia. Kemudian Imam Ghazali menyambung, kalau manusia itu memperolehi dunia dengan keadilan, maka lenyaplah segala permusuhan. Mana dunia ni kalau diuruskan dengan baik, dengan adil, maka tak adalah orang bermusuh-musuhan. Akan tetapi manusia itu, kata Imam Al-Ghazali, memperolehi dunia itu dengan nafsu syahwat. Bila berurusan dengan dunia itu, banyaknya diasaskan dengan nafsu syahwat. Lalu timbullah bermacam-macam permusuhan. Maka perlulah kepada penguasa atau sultan untuk memimpinnya. Kecenderungan manusia itu kalau berurusan dengan urusan dunia ni biasanya dipengaruhi oleh nafsu syahwat, tamak haloba, nak bermacam-macam, dapat sedikit nak lagi, dapat satu bukit nak satu bukit yang lain, emas. Kata hadis, ada hadis yang menyebut tentang perkara itu. Maka oleh sebab ada kecenderungan begitu, kata Imam Al-Ghazali, manusia ini perlukan pengawal, dan pengawal itulah amir ataupun sultan, dan penguasa ataupun ketua ataupun pemimpin itu memerlukan kepada undang-undang pula, kepada kanun untuk memimpin umat manusia. Itu mukadimah yang kedua, belum sampai lagi tu. Kemudian baru dikaitkan, kata Imam Al-Ghazali, ahli fiqh ialah orang yang tahu tentang undang-undang siasat, undang-undang tadi itu, nak menguruskan manusia tadi. Jalan mengetengahi antara orang banyak apabila bermusuh atau bertengkar di bawah hukum hawa nafsu. Jadi ahli fiqh itu adalah guru kepada sultan, guru kepada amir, guru kepada ketua tadi, dan penunjuknya kepada jalan memimpin dan mengatur makhluk supaya teratur urusan duniawi dengan kelurusan mereka. Jadi sebab itu fiqh itu dia lebih berkait dengan urusan dunia, kerana cara mentadbir manusia di dunia ini oleh para umara, para khulafa, para sultan memerlukan undang-undang, dan undang-undang itu biasanya berkait dengan hukum hakam, dan hukum hakam itu adalah urusan fiqh. Urusan fiqh. Biasa kan dalam agama ni kita ada fiqh, baca kitab pun ada kitab fiqh kan, hukum hakam. Kita ada urusan akidah. Urusan akidah itu kepercayaan. Kemudian ada urusan hati dan jiwa, kerohanian, iaitu dipanggil tasawuf. Itu paling kurang ada 3 ilmu asas dalam agama. Yang ni kita sebut ni tentang fiqh tadi, tentang hukum hakam. Mengapa kata Imam Al-Ghazali dia banyak berkait dengan dunia? Kerana ia memandu para umara, para pemimpin untuk mengatur urusan duniawi manusia. Demi sebenarnya hal tersebut, kata Imam Al-Ghazali, berhubungan juga dengan agama. Tapi bila dikatakan bahawa fiqh itu berkaitan dengan dunia, bukanlah bermakna dia tidak ada kaitan langsung dengan agama. Kerana nantinya dia berkait juga dengan agama kan. Hukum hakam solat misalnya, hukum hakam puasa, hukum hakam bermuamalah, hukum hakam bernegara, hukum hakam jinayah. Itu semua merupakan urusan dunia tetapi berkait juga dengan agama.
Tetapi tidaklah dengan agama itu sendiri, melainkan dengan perantaraan dunia. Dia bukan berkait secara terus dengan agama, tetapi dia berkait dengan agama dengan wasilah dunia tadi. Sebab urusannya itu banyak urusan yang berlaku di dunia ini, kan? Sebab itu kalau tidak hati-hati, hal-hal fiqh ini dia tidak membawa kepada agama. Kalau urusan itu hanya diuruskan dengan tujuan dan matlamat dunia saja. Sebab itu awal-awal dulu, kalau kita ingat, Imam Ghazali sebut dalam kitab ni, awal-awal dulu, ulama yang dipanggil ulama jahat, ulama su' ini ialah ulama yang menggunakan agama itu untuk kepentingan dunianya, untuk dia dekat dengan pemimpin, untuk dia dapat habuan, untuk dia mendapat harta yang banyak, tapi menggunakan agama. Jadi ini risiko ataupun bahaya kalau fiqh itu hanya dilihat dari sudut pandang dunia, tapi tidak dibawa, tidak diteruskan hubungannya itu dengan agama. Kemudian kerana dunia kata Imam Al-Ghazali adalah tempat bercucuk tanam bagi akhirat. Dan agama itu tidak sempurna melainkan dengan dunia. Penguasa atau raja atau sultan dan agama adalah dua anak kembar. Kan? Agama dan penguasa ni dua anak kembar, kata Imam Ghazali. Agama itu seperti pokok, pohon, dan penguasa itu seperti pengawalnya. Sesuatu perkara tidak akan berpokok, sesuatu perkara yang tidak punya pohon, pokok atau sendi, dia akan roboh. Dan sesuatu perkara yang tidak ada pengawal atau penjaga, dia akan hilang. Jadi dia ada agama dan penguasa itu semacam dua perkara yang amat rapat sekali. Sesuatu yang tidak berpengawal akan hilang. Kerajaan dan hukum tidak sempurna melainkan dengan penguasa. Dan jalan kepastian hukum untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan itu ialah fiqh. Itu di situ letaknya hubungan fiqh itu dengan dunia, kerana ia merupakan perkara yang amat penting bagi penguasa untuk menyusun kehidupan dan juga mentadbir urusan manusia. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana siasah manusia dengan pemerintahan tidak termasuk sebahagian dari ilmu agama pada peringkat pertama, pada tingkat yang pertama. Maknanya urusan siasah pentadbiran ini dia tidaklah berkait secara langsung dengan agama, kan? Dia tidak berkait secara langsung dengan agama. Dia tak macam solat misalnya, kan? Urusan politik dia tidak sama dengan urusan ibadah khusus seperti solat, zikir, puasa, kerana dia lebih banyak berkait dengan urusan-urusan dunia. Tetapi ia adalah penolong kepada sesuatu di mana agama tidak sempurna kecuali dengan dia. Tapi kalau tak ada pula siasah, tak ada pentadbiran, agama itu sendiri tidak dapat ditadbir dengan baik. Kalau tak ada siasah dan politik, masjid tak boleh nak dibuat dengan baik, kan? Urusan masjid ni kan menjadi cantik dan baik ini sebab adanya siasah, kan? Adanya politik, adanya pentadbiran. Jadi satu kawasan itu ada masjidnya, dibina dengan baik. Qaryah lain ada masjidnya. Tapi kalau tidak ada siasah, maka urusan-urusan agama juga nantinya tidak akan sempurna. Jadi maknanya siasah itu dia ada hubungan dengan agama secara tidak langsung. Maka demikian juga pengetahuan jalan siasah. Seperti dimaklumi bahawa ibadah haji tidak akan sempurna kecuali dengan pengawal yang mengawal
dari orang-orang Arab di perjalanan. Saya baca bagi habis dulu ya. Sedang ibadah haji itu suatu hal, dan berjalan menuju ibadah haji itu hal yang kedua. Kan? Urusan ibadah haji itu satu perkara, tapi urusan naik kapal terbangnya, urusan naik kapalnya, urusan visanya, urusan pasportnya itu berkait dengan haji juga, tetapi dia dah hal yang jauh sikit. Yang itu urusan siasah tadi. Jadi nampak tak di situ siasah masih berkait dengan ibadah agama, tetapi dia punya hubungan tu dah agak jauh. Sedang ibadah haji itu suatu hal, dan berjalan menuju ibadah haji itu satu hal yang kedua. Itu hal yang kedua. Dan mengadakan pengawalan di mana haji itu tidak akan sempurna selain dengan pengawalan itu adalah hal yang ketiga. Kan dia punya security system, dia punya pengangkutan, itu dah lagi jauh lagi daripada urusan haji tadi. Dan mengetahui cara-cara, daya upaya dan aturan-aturan pengawalan itu hal yang keempat pula. Jadi dia punya lapisan-lapisan urusan sebelum dia sampai kepada urusan ibadah yang khusus itu. Dan lapisan-lapisan tadi itu semua fiqh. Semua fiqh menyusun hukum hakamnya, undang-undangnya, itu semua urusan fiqh. Jadi sebab itu Imam Ghazali kata fiqh ni dia banyak berurusan dengan hal-hal dunia. Dunia bukan buruk, tetapi hal-hal urusan kehidupan kita di dunia. Maka hasil dari pengetahuan fiqh ialah mengetahui cara kepemimpinan dan kepengawalan. Urusan fiqh itu banyak menyumbang kepada baiknya urusan pentadbiran, urusan kepimpinan, urusan pengawalan. Itu urusan fiqh. Dan ditunjukkan kepada demikian itu oleh satu hadis yang diriwayatkan, hadis musnad yang berbunyi la yuftin nasa illa salasatun amirun au ma'murun au mutakallifun. Antara bukti yang hukum hakam fiqh ini, kata Imam Al-Ghazali, lebih banyak berkait dengan urusan dunia, hadis inilah. Hadis ini yang saya bacakan tadi bermaksud tidak memberi fatwa kepada manusia selain tiga kelompok, iaitu amir, ketua, yang kedua makmur, orang yang diperintahkan oleh ketua itu, dan yang ketiganya mutakallif, orang yang diberikan taklif untuk melakukan fatwa itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa urusan fatwa ni banyak berkait dengan hal-hal pentadbiran. Sampai Nabi kata orang yang harus memberi fatwa ni ada 3 jenis. Amir, ketua, pemerintah lah. Tapi kalau pemerintah tak pandai bagi fatwa, pemerintah turunkan kuasa itu kepada mufti. Sebab tu hari ini mufti yang bagi fatwa. Atau mutakallif, orang-orang yang diberi taklif, orang yang bertanggung jawab untuk berfatwa. Mungkin bawah lagi lah, qadi ke, ustaz-ustaz ke. Tapi urusan mereka itu macam urusan yang diturunkan daripada amir, daripada ketua, daripada pemerintah. Amir, kata Imam Al-Ghazali, ialah imam atau penguasa. Mereka lah yang mengeluarkan fatwa. Makmur, yang kedua tadi, ialah wakil dari amir. Dan yang memikul beban itu ialah yang lain dari yang dua tadi, dan memikul beban tersebut tanpa diperlukan. Sebab itu kata Imam Ghazali seterusnya, muka surat 89, para sahabat Nabi dulu amat-amat menjaga diri mereka dari mengeluarkan suatu fatwa. Sebab itu para sahabat dulu pun amat takut, amat bimbang, amat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Kalaulah mereka ditanya tentang satu fatwa, mereka akan menyerahkannya kepada orang lain. Tanyalah kepada sahabat yang lain. Dan mereka tidak menjaga benar apabila ditanyakan tentang ilmu Al-Quran dan jalan ke akhirat. Pada setengah riwayat,
ganti dari yang memikul beban, ataupun dalam hadis tadi disebut yang ketiga itu mutakallif, mutakallif yang diberikan tanggungjawab itu. Dalam hadis yang lain menyebut digantikan yang ketiga itu dengan orang-orang yang bekerja dengan riya. Ada satu hadis lain disebut bukan mutakallif tapi mar'i, orang yang membuat sesuatu itu dengan riya. Maka orang yang mahu memikul risiko dengan menyatakan sesuatu fatwa sedang dia tidak ditugaskan untuk itu, maka tidak ada maksud orang itu selain dari mencari kemegahan dan harta. Maksud Imam Al-Ghazali, selalunya orang yang sibuk nak memberi fatwa ini, kalau tak diminta pun dia bagi fatwa juga, selalunya orang yang nakkan populariti, orang yang nakkan kemegahan. Hari ini kan ramai yang bagi fatwa. Dalam Facebook penuh dengan fatwa-fatwa ya. Tak puas hati dengan orang ni bagi fatwa satu. Tak puas hati dengan mufti pun dia bagi fatwa dia juga. Sedangkan fatwa ini adalah urusan pentadbiran, urusan sultan, urusan amir. Jadi yang tidak perlu sepatutnya jangan bagi fatwa. Kita ikut sahaja apa yang telah ditentukan. Jika anda, kemudian Imam Ghazali sambung lagi, jika anda menyatakan kepadaku bahawa pendapatku tentang ilmu fikih itu kalau betul hanya mengenai hukum penganiayaan, hukum denda, hutang piutang dan penyelesaian persengketaan. Ada orang tak puas hati dengan Imam Ghazali punya statement tadi itu, mengatakan bahawa fiqh ini adalah ilmu dunia. Mereka kata mungkin betul apa yang kau cakap, tapi itu mungkin yang berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan hutang piutang. Itu memanglah hal dunia sebab berkait dengan duit, berkait dengan hutang, berkait dengan urusan sengketa antara satu dengan yang lain, kan? Isteri dengan suami misalnya bergaduh, jadi adalah urusan fiqh di situ. Ataupun urusan jiran ke, urusan hak ke. Jadi itu betul. Tetapi kata orang yang tak puas hati ni, macam mana pula dengan hal-hal macam solat, macam hal dengan puasa, takkan itu pun dunia juga? Ada orang ni macam tak puas hatilah. Ni Imam Ghazali sendiri yang cakap ni. Maknanya ada orang berhujah balas, mengatakan betul ke fiqh ni hal dunia? Kalau fiqh berkaitan dengan urusan keuangan, itu mungkinlah urusan dunia. Tapi macam mana dengan fiqh juga berkait dengan ibadat? Fiqh ibadat misalnya kan, solat kita, ada juga urusan hukum di situ. Rukunnya, sah tak sahnya semayang, sah tak sahnya puasa, itu juga fiqh. Takkanlah itu pun dunia juga? Itu dia punya soalan balas kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali jawab balik. Apa jawapan Imam Ghazali? Ketahuilah, sambung bahawa yang terdekat dari apa yang diperkatakan oleh ahli fikih dari amal perbuatan, di mana amal perbuatan itu adalah amal perbuatan akhirat, itu ada 3. Kata Imam Ghazali, okeylah, katalah saya terima awak punya hujah tu, kita tengok betul ke tidak. Selalunya kata Imam Ghazali, hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam tetapi berkait dengan ibadat ni ada 3 benda. Satu tentang Islam, yang kedua salat dan zakat, dan yang ketiga halal dan haram. Apabila anda perhatikan, kata Imam Ghazali, sejauh pandangan ahli fiqh tentang hal di atas, nescaya anda tahu bahawa hal tersebut tidaklah melampaui batas-batas dunia kepada akhirat. Maknanya Imam Ghazali kata yang bab solat tu pun masih lagi urusannya masih urusan-urusan dunia, dia tak masuk kepada alam akhirat itu ataupun urusan akhirat. Apa maksudnya? Ya, dia tak puas hati nanti ni. Penat saya belajar fiqh, dia kata. Imam Ghazali kata dunia saja. Tunggu dulu bagi habis, kita fahami dulu apa yang dibicarakan. Apabila telah difahami demikian,
pada 3 perkara tadi, maka pada lainnya lebih jelas lagi. Tentang Islam, maka ahli fiqh itu memperkatakan tentang yang sah daripadanya, tentang yang batal dan tentang syaratnya. Contoh pertama yang Imam Ghazali kata tadi tentang agama, yang orang tadi kata tak puas hati tadi, tentang Islam dan kufur misalnya kan. Islam dan kufur. Kan itu hal fiqh kan. Sah ke tak sah keislamannya. Islam ke tidak Islam kan. Takkan itu pun dunia, kata orang yang tak puas hati tadi. Imam Ghazali kata yang itu pun sebenarnya masih tertakluk kepada urusan dunia. Dan tidaklah diperhatikan padanya selain pada lisan. Sebab bab Islam tak Islam ni pada fiqh dia tertakluk kepada lisan saja. Misalnya kalau dia sebut la ilaha illallah ataupun dia asyhadu an la ilaha illallah, maka Islamlah dia. Tapi kalau hati dia katakan dia main-main aja. Katalah ada seorang mualaf nak masuk Islam, jumpa kita atau jumpa imam. Tapi dia nak masuk Islam ni bukan kerana dia yakin dengan Islam. Mungkin dia nak dapatkan kedudukan, nak dapatkan duit. Dia mungkin nak jual produk dia pada orang TTDI, contohlah TTDI kan. Dia masuk Islam. Tapi macam mana cara dia masuk Islam? Dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah depan imam. Maka Islamlah dia dari segi fiqh. Islamlah dia kerana kan rukun Islam yang pertama itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Kata Imam Ghazali itu masih di tahap lisan. Macam mana dah hati dia? Itu bukan urusan fiqh, kata Imam Ghazali. Urusan hati bukan urusan fiqh. Urusan hati masuk urusan tasawuf nanti kan. Itu maksud Imam Ghazali. Hatta bab Islam kufur pun fiqh hanya melihat bab luar saja, bab lisannya saja. Itu satu contoh Imam Ghazali kata. Kemudian ingat tak satu kisah kerana Rasulullah SAW meletakkan pemegang pedang dan kekuasaan di luar hati dengan sabdanya halla syaqaqta an qalbi. Mengapa tidak engkau pisahkan dari hatinya? Ini kisah, ingat tak ada seorang sahabat bila dia nak bunuh musuh, musuh tu mengucap 2 kalimah syahadah. Sahabat tu bunuh juga. Sebab bila Rasul berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah kata, kenapa kau bunuh? Kerana dia mengucap kerana terpaksa ya Rasulullah. Sebab tu aku bunuh dia. Dia tak ikhlas. Rasulullah kata, kau dah belah dah dada dia, tengok dia mengucap itu ikhlas ke tak ikhlas. Sebab ikhlas ni urusan hati. Maknanya di situ Rasulullah bercakap tentang fiqhnya. Fiqhnya ialah kalau dia mengucap, kita kena terima dia sudah masuk Islam, dia sudah Islam. Macam Cina tadi pun, Cina pula, mualaf tadi pun tak kira lah siapa Kalau dia mengucap, kita tak boleh nak sampai ke tahap cek hati dia. Sampai mana kita boleh cek hati dia? Dia boleh kata saya ikhlas, saya memang ni. Jadi kita kena terima at face value kan. Maknanya kita nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair, kata hadis. Kita berhukum fiqh lah ni dengan zahirnya. Allah Ta'ala yang akan nanti menentukan dia punya sarair, rahsia hati dia macam mana. Kalau tidak, susahlah kita nak berurusan hukum hakam kalau kita nak kena cek hati semua kan. Lepas solat isyak nanti imam cek ikhlas ke tidak tadi seorang-seorang. Kalau tak ikhlas, pulang solat balik. Tak payahlah, sebab masing-masing dah mengucap, masing-masing dah mengaku Islam. Walaupun ada yang tak ikhlas, kita tak boleh halang mereka kerana dari fiqh, dari sudut fiqhnya mereka sudah Islam. Itu poin Imam Ghazali kat sini. Hatta bab Islam kufur pun kata Imam Ghazali, fiqh hanya deal dengan benda-benda zahir, benda lisan. Bukan makna fiqh itu tak penting. Penting. Tapi itulah urusan fiqh, urusan dunia kata Imam Ghazali, urusan hal-hal luaran. Urusan luaran. Okey?
Sabda ini, sabda yang tadi, hadis Nabi yang sebut tadi, ditujukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pembunuh yang membunuh orang yang telah mengucap kalimah syahadah, kalimah Islam, dengan alasan bahawa pengucapannya itu lantaran takut kepada pedang. Kan kisah tu kita tahu kan, sahabat yang membunuh itu. Nabi marah, Nabi kata, kenapa kau bunuh juga? Kerana dia sudah mengucap syahadah. Adakah kau dah belah hatinya dan tengok hatinya dia benar-benar beriman? Jadi kita kalau hal-hal begitu, dari sudut fiqahnya kita mesti terima itu sebagai Islam. Sebab itu ada munafik kan? Sebab itu ada golongan munafik zaman Rasulullah. Rasulullah tak halau mereka, mereka masih solat, kadang-kadang solatnya di depan pula. Tapi Rasulullah tahu ada antara mereka yang tidak. Rasulullah seorang saja yang tahu. Tapi sahabat-sahabat lain ada yang tak tahu. Jadi urusan-urusan fiqh ini dia mesti melihat kepada zahir. Itu juga macam dia mati. Dia mati dalam keadaan dia mengucap. Tapi mungkin ada yang kata, saya tengok dia tak semayang dia tu. Lepas tu dia selalu kutuk-kutuk Islam. Dia dengki dengan orang Islam. Macam mana pun kalau dia masih Muslim, zahirnya mengucap dua kalimah syahadah, dia tetap kita kena tanam cara Islam. Sebab dari segi fiqahnya dia Islam. Kecuali kalau dia melakukan sesuatu yang zahir, nahkum bizahir, dia pergi sembah berhala ke, ataupun dia secara jelas mengatakan saya tidak percaya kepada Tuhan, saya tak percaya solat ini wajib, itu jelas kufur. Kerana dia menafikan perkara-perkara yang wajib, itu jelas. Tapi kalau dia sendiri kata mungkin dia malas, kita tidak boleh mudah-mudah mengatakan bahawa dia kafir tu. Sebab itu takfir ini amat bahaya dalam Islam. Jangan mudah-mudah kita mengkafir, sebab dia punya implikasi fiqah itu banyak. Kalau sekali kita mengkufurkan Islam, kita kena pisahkan dia dengan suami isteri dia. Dari segi fiqah, dia kena cerai. Harta dia ada banyak implikasi fiqah yang lain. Jadi kita kena lihat dari sudut zahirnya. Itu fiqah lah. Bahkan ahli fiqah menetapkan sah Islam di bawah naungan pedang. Maknanya dari segi fiqah, walaupun dia takut, macam nampak macam terpaksa, tetapi dia tetap sah dari segi keislamannya. Padahal ia tahu pedang tidak menyingkapkan isi niat seseorang dan tidak menghilangkan dari hati kebodohan dan kehairanan, tetapi mengisyaratkan kepada pemegang pedang, Pedang itu memanjang kepada lehernya dan tangan itu memanjang kepada hartanya. Kalimat tadi dengan lisan adalah menyelamatkan leher dan harta, selama leher dan hartanya belum lagi terpisah dari badannya. Maknanya apa-apa pun kita masih berhukum dengan lisannya. Lisan sebenarnya itu bukti zahir. Bukti yang zahir kita hanya dapat lihat melalui lisan dan amalan lah. Masih zahir lagi kalau amalan pun. Jadi itu saya kata tadi, orang boleh sahaja mengambil kesempatan terhadap fiqh, kan? Dia guna fiqh tapi sebenarnya niatnya tidak baik. Masuk Islam tapi sebenarnya nakkan ni mungkin nak kahwin saja. Kan? Banyak kes kan. Saya sendiri pun ada hadapi 1-2 kes mualaf yang masuk Islam, tapi bila isterinya itu meninggal, dia nak balik ke agama asalnya. Itu menunjukkan bahawa mungkin niat asalnya pun, tapi kita pun tak boleh mudah-mudah kata dia ni dah ni. Kita masih kena usahakan, kerana dia masih, selagi dia tidak declare dia keluar daripada Islam, maka kita masih hukumkan dia sebagai Islam. Begitulah di dunia. Dari itu Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa iza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kata Nabi, aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah. Apabila telah diucapkan, maka terpeliharalah darah dan hartanya pada diriku. Maknanya kalau orang mengucap, maka darahnya sudah haram. Tak boleh kita bunuh, tidak boleh kita ni, sebab dia sudah mengucap kalimah la ilaha illallah.
Nabi SAW menetapkan akibatnya pengucapan itu pada darah dan harta. Maknanya hubungan itu adalah hubungan luaran. Itu tidak ada kaitan dengan hati apa semua. Sebab itu ilmu Islam tu jangan hanya berfiqah saja. Itu poinnya di sini. Kalau belajar ilmu, jangan belajar ilmu fiqah saja, tahu hukum hakam, tapi hati tak belajar cara nak membersihkan hati. Sebab kan yang lebih penting tadi kata Imam Al-Ghazali, hati itu fiqah pun penting, luaran penting, tapi dalam itu yang memandu luaran itu. Kalau solat kita semua cukup, perfect, 13 rukun, semua kita lakukan daripada berdiri betul sampai mengucap salam, tapi sepanjang solat tu hati dah ke mana-mana. Apa maknanya solat itu walaupun sah dari sudut fiqahnya? Itu maksudnya. Dari sudut fiqah sah. Tapi mungkin sampai ke akhirat nanti tengok akaun kosong. Kata, ya Allah, aku solat setiap hari, ya Allah, berjemaah lagi dengan keluarga. Tapi Allah kata, kau semayang kerana benda lain. Kau bukan semayang kerana aku. Kau semayang kerana nak jaga reputasi sebagai pemimpin masyarakat misalnya. Contoh nak jaga itu, nak jaga ini, dunia semua. Maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Adapun di akhirat, maka harta itu tidak berguna. Yang bab zahir tadi itu yang kita sibuk cari, kadang-kadang menggunakan fiqah itu, kata Imam Al-Ghazali, dah tak berguna lagi. Dan itu tidak termasuk dalam bidang fiqah lagi. Kan? Kalau seorang ahli fiqah memasukkan diri dalam ilmu fiqah, adalah seperti kalau ia memasukkan dirinya dalam ilmu kalam dan ilmu kedoktoran, dan dia itu berada di luar bidangnya. Jadi seolah-olah kalau fiqah itu, kalau ilmu ahli fikih itu cuba bicara tentang perkara lain, samalah seperti dia cuba masuk dalam ilmu yang lain dan itu berada di luar bidang. Mengenai solat, tadi tentang Islam tak Islam Kemudian kan hujah orang yang tak puas hati dengan Imam Ghazali dia kata solat macam mana pula? Macam mana dengan solat atau puasa? Kata Imam Ghazali, nanti ingat kan Oh, seminit kan? Seminit tak sempat lah. Mengenai solat, maka sama juga kata Imam Ghazali, sah batalnya solat itu masih lagi dikira berurusan dengan hal-hal luaran. Misalnya tadi perlakuan kita, rukuk, sujud, takbir, salam, tapi bab hati bukan urusan fiqh. InsyaAllah kita sambunglah yang perkara ini, kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.